Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahil qadir minasy syaithanir ghadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Yang berbahagia tuan muslim masjid serta tuan kuasanya, Al-Fadil, tuan-tuan imam, Al-Fadil, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan rahmatullah sekalian, alhamdulillah. Pertamanya setinggi-tinggi kesyukuran kita rahmat Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan dalam majlis ilmu pada malam ini. Malam ni ramai nampaknya walaupun tak ada jamuan. Ada jamuan ke? Kan tak ada kan? Kalau saya dulu cari tempat ada jamuan baru saya pergi. Hebat tuan-tuan, tak ada jamuan pun datang juga. Baik tuan-tuan rahmatullahi sekalian, kita mulakan perbincangan kita pada malam ini dengan soalan yang pertama yang dihantar oleh sahabat kita ni. Ditanya kat saya, dia kata, Ustaz, mohon pandangan Ustaz mengenai sedekah yang dilakukan sekarang ini banyak yang diviralkan. Adakah dibolehkan sedangkan kita disuruh menyembunyikan sedekah kita hingga tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan rahmatullahi sekalian, cerita bab viral ni sebabnya punca viral ni kerana kita ada handphone dekat tangan masing-masing. Dulu kalau nak hantar gambar kena bawa kamera. Mana ada orang jalan-jalan bawa kamera? Tapi sekarang handphone sentiasa ada. Kita baru nak habis kereta dah sampai Kuala Lumpur dulu dah. Ni kuliah malam ni dah sampai dah ni dekat Kuala Lumpur ni, ada yang hantar. Ada sampai Lumut semua dah kita malam ni. Cuma cepatnya berita yang berlaku sekarang ni, orang cepat nak viralkan. Sama juga dengan isu sedekah ini. Dulu kalau sedekah nak keluar je kat Surabaya je. Sekarang ni baru sampai je sedekah dah orang lain dah tahu dah. Jadi orang yang viral-viral ni boleh ke tak boleh ditanya, dapat tak pahalanya? Tuan-tuan rahmatullahi sekalian, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa sedekah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, itu adalah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang 7 golongan yang akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Yang ni tuan-tuan perhati elok-elok ni, sebab mudah-mudahan kita termasuk dalam 7 golongan ini. Kalau kita tak ada dalam 7 golongan ini, usahalah supaya kita dapat masuk dalam 7 golongan ini, kerana jamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kita ni tuan-tuan, besok nak masuk syurga bukan mudah macam kita nak pergi Pak Yani tu. Bukan straight jalannya. Mati je kita, masuk aja ke alam kubur, kita dah mula dah merasai sebahagian daripada nikmat-nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amal soleh kita, ataupun sebahagian daripada siksaan api neraka Allah, siksaan-siksaan Allah dengan sebab kesalahan-kesalahan yang kita lakukan semasa hidup kita.
Untuk tempoh berapa lama berada dalam kubur, pindah pula ke padang mahsyar. Tuan-tuan sedia maklum, selalu ustaz duk baca kepada kita, di padang mahsyar itu banyak halangannya. Antaranya nanti peluh sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke hidung, melebihi parah hidung, macam-macam lagi. Matahari sejengkal daripada kepala. Semua ni tuan-tuan adalah situasi yang amat perit bagi kita kalau kita datang jumpa Allah Subhanahu wa taala tanpa amal soleh. Jadi, apakah antara amal-amal kita yang boleh mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu? Ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh, kata Nabi. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan illa zilluh, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perhati elok-elok supaya kita dapat salah satu daripada 7 ini. Namun yang paling baik kalau ada 7 ini pada kita, insya-Allah. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imamul adil, iaitu imam yang adil. Imam yang adil di sini adalah bermaksud imam itu pemerintah, pemimpin. Ini bukan imam sembahyang. Imam di sini maknanya pemimpin atau pemerintah. Kenapa dimulakan dengan imamul adil? Kerana pemerintah yang adil itu bersangkut paut dengan dirinya dan juga nasib orang ramai yang di bawah pimpinannya. Jadi bagaimana kita yang tak jadi pemimpin ni tuan-tuan? Ustaz, saya kerja kampung je, ketua kampung pun tak jadi. Jadi macam mana saya nak dapat jaminan ni? Kalau kita jadi ketua kampung, masuk juga dalam pemimpin ni. Sekarang tak ada langsung jadi apa-apa, langsung jawatan tak ada. Tuan-tuan tak usah bimbang. Sebab Syekh Hasan Sulaiman dan juga Said Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam Ibadatul Ahkam Syarah Bulughul Maram menyatakan bahawa maksud pemimpin itu luas. Hingga kan kata mereka boleh diterjemah sebagai suami, boleh terjemah sebagai isteri, boleh terjemah sebagai guru, apa jua. Pendek kata, siapa-siapa yang memegang amanah, maka dia sebagai pemimpin. Ini bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Nabi kata setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya, dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kamu pimpin. Jadi maknanya kita sekurang-kurangnya jadi pemimpin dalam rumah tangga kita. Nak jadi pemimpin mesti pemimpin yang adil. Apa maksud pemimpin yang adil ni tuan-tuan? Iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita suami, pastikan isteri kita itu tahu tentang ilmu agamanya, faham sangat tentang fardu ainnya. Kita berikan ilmu pengetahuan baginya. Kalau kita tak mampu nak ngajar, kita bawa dia ke tempat-tempat yang ada kuliah-kuliah yang memungkinkan dia dapat ilmu untuk melepaskan tanggungjawab kita. Kalau kita memang boleh mampu ajar kita tanpa orang lain, tak payah bawa pun tak apa. Ini kebanyakan kita kan tak. Mana bang tadi lambat? Ya kuliah. Kuliah siapa? Ustaz Yaakob. Apa ceritanya? Dan namanya kuliah maghrib, dia cerita agama. Kita banyaknya borong gitu aja. Jadi akhirnya banyak yang isteri kita tak tahu, yang sebab kita tak bawa dia ke majlis ilmu. Maka ini bukan pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, kalau isteri kita itu patutnya tutup aurat, maka kita pastikan dia tutup aurat yang paling sempurna. Saya nak ambil jalan mudah je pada tuan-tuan, nak bagi penerangan ringkas bagaimana aurat wanita yang sempurna ni. Sekira-kira kalau yang dia pakai itu, dia nak sembahyang, dia tak payah tukar dah. Sempurnalah auratnya. Tapi kenapa tukar baju ni? Nah, tangannya pendek lah. Itu maknanya ada aurat yang nampak. Yang ni kalau kita biarkan, kita bukan pemimpin yang adil. Juga dengan anak-anak kita. Kita ajar dia dengan ilmu agama, jaga akhlak dia, maka kita jadi pemimpin yang adil. Ni yang pertama yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, yang mana pada waktu itu kata Nabi tak ada naungan lain melainkan
naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita dapat yang pertama ini, iaitu imamul adil. Kalau tak dapat yang pertama, maka usahakan untuk dapat yang kedua. Wasyabun nasa fi ibadati rabbi, iaitu orang muda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Tuhannya. Kita pula dah bukan orang muda, kita jadi anak ayah orang muda. Jadi zaman tu dah berlalu bagi kita. Kalau dulu ada yang muda ni, masa mudanya dia sibuk dengan ibadah, insya-Allah dapat yang kedua ini. Sebab kita ni kan tak sama. Ada orang yang daripada kecil sampai tua memang baik dia. Yang keduanya, kecilnya baik, tuanya lupa pula dapat nikmat, dapat pangkat, dapat kesenangan, lupa pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, masa kecil tu dia lolak, kurang dengan Allah, tapi bila tua ingat pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk yang mana agak-agak? Siapa yang masuk yang pertama? Daripada kecil sampai tua aku memang baik ustaz. Ada? Angkat tangan, aku belanja malam ni. Tok ketua tak ada? Tok ketua pun tak berani angkat tangan. Tak dapat yang pertama, dapat yang ketiga pun jadilah tuan-tuan, iaitu kecil kita jauh dengan Allah, dah tua-tua ni kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu kita baca doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Kita minta Allah akhiri kehidupan kita ini dengan akhir yang paling baik. Jangan jadi orang yang nombor dua tadi. Daripada dia kecil sampai tua memang lok-lak. Depan saya ni tak ada lah, sebab dah datang masjid ni baiklah tu konon-kononnya. Dah sampai masjid ni dah kira hebat dah ni maksudnya tu, sebab tu tengok orang tak pergi masjid, apalah dah tua tak pergi masjid, gitu ke? Belum lagi tuan-tuan, kita baru laksanakan satu aja daripada kewajipan kita sebagai seorang Islam. Dia tinggal satu kewajipan, mungkin buat kewajipan yang lain. Itu kita kena pandang dengan pandangan yang baik terhadap orang lain, insya-Allah. Baik, yang ketiganya, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Yang ni kita boleh usahakan, insya-Allah. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang hatinya selalu terikat pada masjid. Macam aku je tuan-tuan, aku nonnya ni kan. Betul gitu. Sebab kita ni tuan-tuan nak datang masjid bukan sebab sihat. Nak datang masjid bukan sebab ada kenderaan. Nak datang masjid bukan sebab rumahnya dekat dengan masjid, bukan. Ramai orang yang rumah dekat dengan masjid tak pergi masjid. Ramai orang yang sihat tak datang masjid. Ramai orang yang keretanya besar tak datang juga masjid. Jadi datang masjid ini sebab apa? Sebab Allah cap dia sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah Allah ini adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Mohon kepada Allah supaya Allah tetapkan kita ni untuk hati kita sentiasa terikat pada masjid, insya-Allah. Ini mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni kita jangan datang masjid dengan sebab gaduh dengan bini. Fedap aku duduk rumah, pergi masjid bagus juga. Ataupun pak mertua kita datang baru pergi masjid. Jadi kita minta kepada Allah supaya hati kita ni memang ternanti-nanti untuk datang ke masjid. Orang yang datang masjid ni kan ada kategori dia. Pertama, ada yang datang masjid belum azan dah datang dah. Sebab hati dia tunggu-tunggu, nak maghrib ni. Dia dah rindu dengan masjid. Belum maghrib, belum azan dah sampai masjid dah. Ada yang orang azan baru gerak daripada rumah pun ada. Ada juga yang dah habis azan, alah nanti kan sembahyang sunat kan lambat. Datang pula, tapi datang juga. Kita yang mana? Biasanya yang nombor dua lah, ada azan baru gerak masjid. Yang penting sampai masjid, minta hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tetapkan hati kita untuk datang ke masjid ini sebagai bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, itu yang ketiganya. Yang keempat, yang akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, yaitu warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu dua orang yang saling mencintai kerana Allah dan berkumpul berpisah juga kerana Allah. Maknanya kita ni berkawan, bersahabat kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab dia kaya,
Bukan sebab dia ada pangkat, tapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ni biasanya istilah kita sahabat senang susah. Nak cari sahabat senang mudah tuan-tuan. Nak ajak ngeteh tu tak kenal, panggil datang dia. Tapi nak tengok dia sahabat ke tak sahabat, waktu kita susah, waktu kita tengah tersungkur, waktu kita jatuh tu, datang tak dia kepada kita, nasihat kita, bagi semangat kita, bantu kita. Kalau dia datang kepada kita, itulah sahabat kita. Kalau cari sahabat senang mudah sangat, tapi nak cari sahabat yang senang dan susah bersama ni yang payah. Biasanya sahabat yang senang bersama ni, dia menjalin hubungan tadi kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cuba terapkan dalam kehidupan kita ni, bila kita bersahabat dengan orang, bersaudara dengan orang, kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti tak ada timbul iri hati, tak ada timbul dendam, benci, tak ada. Sebab kita jumpa dan kita berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kelimanya, wa rajulun talabuhum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Wah, ni hebat ni tuan-tuan. Iaitu seorang lelaki yang diajak zina oleh wanita yang cantik lagi kaya. Tapi dia kata apa? Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takutkan Allah. Ini orang yang akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tuan-tuan, duduk kat masjid pakai serban ni, kita rasa alim kan? Sebab belum diuji. Cuba tuan-tuan nanti seorang-seorang duduk kat hotel, datang amoy cantik gila. Agak-agak gegar tak gegar serbannya. Sekarang ni excel lah kau duduk kat masjid. Saya pernah cerita pada tuan-tuan dulu, bagaimana kita pernah panggil seorang penceramah daripada luar, jauh. Jadi kita tidurkan dia dekat hotel untuk program besok. Jadi dekat hotel tu dia cerita dalam pukul 11 lebih, dia kata pintunya diketuk orang. Dia ingatkan orang hantar makan ke sebagainya, ada sahabat datang. Dia pun buka. Buka-buka tengok Amoy cantik gila, dia kata. Amoy kan putih, mana ada Amoy hitam? Cantik betul. Buka pintu tu, dia pun tanya, ada apa Amoy? Wah Haji, ni sudah malam, mau tak dia? Dia tanya kat Pak Haji tu. Ustaz tu kata, aku Pak Haji lah, dia kata. Amoy tu kata, oh tu macam kan, tapi dulu ada Haji mau, dia kata. Maknanya sebelum ni Amoy tu pernah datang kat bilik tu juga, hotel-hotel tu, dia kata ada Pak Haji yang nak juga. Bukan Haji mana tak tahu, Allah alam dah kan. Jadi maknanya kita ni hebat dekat masjid, dekat surau ni pakai serban ni, sebab kita belum diuji. Kalau dia uji belum tentu tuan-tuan. Sebab orang lelaki ni memang minat dia kat arah tu. Orang lelaki memang minat apa ni untuk orang perempuan ni. Sebab tu kat syurga esok disediakan bidadari. Orang perempuan bukan minat laki sangat dia. Dia minatnya emas. Laki engkau perut besar ke gemuk kau tak kisah, janji beli aku emas. Panjang jodohnya sampai ke tua. Handsome tak beli emas, payahlah. Ini orang yang kelima yang akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Agak-agak boleh ke tuan-tuan kita? Insya-Allah hebat tu. Yang keenam ni lah dia tanya tadi, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Iaitu seorang yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ni hadis tadi itu. Maknanya orang yang dapat naungan Allah di akhirat nanti ialah orang yang menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tak tahu. Bukan maknanya kita bila kita sedekah tu sorokkan tangan gitu, bukan. Maknanya sembunyinya tu kan tangan kiri dengan tangan kanan kan sentiasa bersama. Dia pun tak tahu. Maknanya bagaimana kita bersungguh-sungguh menyembunyikan sedekah kita tadi. Ni yang akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbalik kepada soalan tadi sebelum saya habiskan yang ketujuhnya. Bagaimana pula orang yang sedekahnya diviral-viralkan ni? Dia soalan ni panjang tuan-tuan, sampai dia ambil isu yang sedang berlaku dekat Facebook sekarang ni. Iaitu hamba Allah seorang ustaz itu bila dia sedekah dia ambil gambar. Ada pula orang yang bantai dia. Jadi itu yang ditimbulkan soalan ni. Boleh ke tak boleh? Allah terima ke tak terima? Baik, tuan-tuan lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi
Wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah jelaskan kepada kita, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah kamu, yakni secara terang-terangan, maka yang demikian itu adalah baik bagi kamu kerana menjadi contoh yang baik. Ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri kata, kalau nak sedekah terang pun boleh. Baik bagi kamu. Lebih-lebih lagi kalau kita sedekah tadi memang niat dia nak jadi contoh. Tapi yang ni tuan-tuan, kalau kita laksanakan dalam kehidupan kita, dia berkait rapat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bermula dengan niatnya. Kalau kita sedekah tadi niat dia supaya orang ikut contoh macam dia, maka dia dapat apa yang Allah kata tadi. Tapi kalau dia sedekah tadi dengan niat tunjuk-tunjuk, maka tak dapat pahala baginya. Dipanggil riak ibadahnya tadi. Jadi untuk yang terang-terang ini, dia tergantung kepada niat seseorang itu. Sebab tu kita tak boleh hentam orang terus. Tengok orang sedekah terang-terang, apalah, harap serban dia besar, sedekah tunjuk kat orang, ambil gambar. Kita tak tahu apa sebenarnya niat dia. Ada setengah-setengah memang kena tunjuk. Macam tok-tok kampung kita, kalau dia sampaikan bantuan kepada tuan-tuan perempuan, dia minta ambil gambar, tuan-tuan jangan kecil hati. Sebab dia nak buat masuk laporannya. Dia dapat peruntukan sekian contohnya. Maka disampaikan, nanti ditulis sebagai bukti, dah sampaikan dah. Nanti orang kata, sejak jadi ketua kampung senyap dia, semua dia selan kat dia. Jadi dia ada buktinya. Yang ni penting bagi dia. Maknanya dia sedekah tadi, maka dia ambil gambar untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada dia. Ini beres. Yang ni pun kita tak timbul soalan. Sekarang ni orang yang tak ada kepentingan, personal dia je nak sedekah, tiba-tiba ambil gambar. Kalau niat dia tadi memang untuk jadi contoh, maka dia tetap dapat pahala. Tapi niatnya tunjuk-tunjuk, dia dapat pahala. Bahkan dalam bab contoh ni tuan-tuan, contoh macam tok kampung lah, bagi contoh tok kampung senang lah. Pukul 6.45 tu dia pakai kain, pakai jubah gitu, dia pusing kampung. Tujuan dia apa? Supaya nanti orang nampak dia tengah ngeteh-ngeteh tu, dah nak maghrib lah, dia pun balik tukar baju. Dengan sebab tok-tok kampung lalu tadi dia tu, asalnya dia terlupa nak sembahyang berjemaah ni. Nampak tok-tok kampung lalu pakai kain, dekat maghrib, dia pun balik tukar baju, datang solat berjemaah. Kalau dia tu dapat 100, maka tok-tok kampung pun dapat juga 100. Wala yanqus min ujurihim syai'un. Tak dikurangkan sedikit jua pun. Lalu je, tak payah panggil. Tak nampak maghrib ni, kena baling pinggan kita. Tak payah, lalu je nanti orang, insya-Allah orang akan rasa dah dekat maghrib lah. Kadang-kadang kita kan lalai, jangan kita jadi tumpang kaki pula. Tok, kita pula tumpang kaki. Maknanya kita jadi contoh tu tetap dapat pahala, dan akan dapat pahala sebagaimana orang yang buat dengan sebab contoh kita tadi. Baik, wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Dan sekiranya kamu sembunyikan sedekah-sedekah kamu itu dan kamu berikan kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, maka itu adalah lebih baik bagi kamu. Dua-dua boleh. Nak terang-terang boleh, nak sembunyi pun boleh. Yang tadi itu yang sembunyi itu, hadis Nabi itu antara sebab kita nak dapat naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Tapi dari segi penerimaan pahalanya bagi orang yang sedekah ni, dia boleh pilih antara dua tu, sama dia nak terang-terang ataupun nak sembunyi. Cuma kalau terang-terang itu sandarannya ialah innamal a'malu binniyat. Setiap amal kita itu bermula dengan niat. Kita jaga niat kita, kita jaga hati kita ni. Sebab hati kita ni mudah berbalak-balik. Kita sembahyang mula-mula ikhlas lillahi ta'ala, kemudian tu Allahu akbar, tengok mic-nya sedap, kita rasa sedap juga suara aku ni. Itu pun dia datang sendiri. Kalau mic macam tadi putus-putus, memang tak sedap langsung. Kemudian tu tengok ayat Allah Subhanahu wa taala lagi, bagi tuan-tuan jelas bahawa apa yang kita buat ni, walaupun terang-terang sedekah kita, tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 274. Allah Subhanahu wa taala jelaskan lagi, in alladzina yunfiquna amwalahum
bil laili wan nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah jelaskan kepada kita, alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahar, dan orang yang membelanjakan, yang mendermakan hartanya pada waktu siang dan malam, sirran wa alaniyah, sama ada dan juga orang yang menyembunyikan ataupun secara terbuka, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka. Ni dalil yang jelas bahawa kita memang boleh pilih sama ada kita nak sampaikan sedekah kita itu secara terang-terang ataupun bersembunyi. Dua-duanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada kebimbangan dari berlaku kejadian yang tidak baik terhadap mereka, wala hum yahzanun, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ni jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan sedekah secara terang-terangan tadi. Jadi selesai masalah siapa yang nak sedekah, boleh tak terang, boleh tak sembunyi, ataupun lebih baik sembunyi baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita habiskan hadis Nabi yang mengenai 7 golongan yang akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu, iaitu orang yang berzikir kepada Allah kala sunyi, kekala sendiri, hingga air matanya basah kerana menangis. Yang ni pun kita boleh usahakan, iaitu kita bangun tengah-tengah malam waktu orang lain tengah tidur tu, kita munajat pada Allah Subhanahu wa taala sampai keluar air mata kita. Maknanya betapa kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa takutnya kita dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, betapa takutnya kita dengan kematian yang akan datang pada kita bila-bila masa aja. Bila itu yang timbul dalam pada kita munajat pada Allah Subhanahu wa taala tadi, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dapat naungan Allah di akhirat nanti. Dulu waktu saya sekolah tuan-tuan, waktu saya ngaji dulu, tok guru saya pesan, kalau boleh dia kata usahakan yang ketujuh ni awal ataupun turning point kita nak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia kata bila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita jadi lunak. Bila hati kita dah lunak dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti mudah nak buat yang 6 tu. Kalau kita jadi pemimpin, kita jadi pemimpin yang adil. Kalau kita berkawan, kita kawan kerana Allah, pisah kerana Allah. Kalau kita digoda oleh perempuan yang cantik lagi kaya, maka kita mampu kata inni akhafullah. Kalau kita sedekah, mudah untuk kita sedekah dengan cara sembunyi ataupun terang, kalau hati kita dah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tok guru saya pesan, usahakan yang ketujuh ni dalam kehidupan kita, iaitu bangun tengah malam, jernihkan hati kita. Bila hati kita dah jernih, maka mudahlah kita nak buat benda-benda yang 6 tadi tu. Ini cadangan daripada guru saya waktu saya menuntut dahulu. Maknanya bukan mesti ikut turutan tu, dah. Cuma dalam hadis ini diutamakan al-imamun adil itu kerana imam ini, pemerintah ini mainkan peranan penting untuk menentukan dirinya dan juga orang yang di bawah tanggungan tadi. Maka dia ada peranan yang sangat besar dalam kehidupannya. Jadi kita mulakan dengan warajulun zakarallahu khalian fafadas ainahu, iaitu orang yang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, munajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, hingga meleleh air matanya kerana menangis. Tuan-tuan, kalau kita ni jenis hatinya keras, jarang-jarang menangis, kena belajar. Waktu kita munajat itu, apa yang boleh menyebabkan kita ni nangis? Biasanya ialah mengenangkan dosa kita yang banyak dulu, dosa kita yang kita laksanakan, dan kita bandingkan dengan usia kita, dengan kedudukan kita yang bila-bila masa je boleh Allah panggil. InsyaAllah kita akan timbul hati yang gerun kepada Allah dan akan menyebabkan air mata kita mudah meleleh ataupun menangis tadi, insya-Allah. Baik, ini di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang bolehnya kita bersedekah secara terang ataupun sembunyi, dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, insya-Allah. Baik, seterusnya yang kedua tuan-tuan, ditanya di sini. Ni hamba Allah ni, perempuan tanya ni. Dia kata, "Ustaz, betul ke ada payung emas ni Ustaz? Saya confused lah. Ada yang kata ada yang kata tak ada." Tahu payung emas? Orang lelaki tahu aja, perempuan tahu payung emas.
Tak tahu? Aku pun tak tahu je. Baik, saya tengok dalam Irsyad Al-Hadis siri ke-101. Kita tengok supaya kita tak menyampaikan sesuatu yang bukan daripada Nabi SAW. Walaupun benda tu kadang-kadang kita nak menggalakkan orang buat baik, buat suatu sunnah. Kahwin lebih satu kan sunnah. Betul janji tadi? Ngangguk laju je, belum tanya ngangguk dia. Tapi tak berani juga. Ngangguk dulu. Yang penting kita tahu tu sunnah. Walaupun kita nak buat orang tu melakukan satu perkara kebaikan yang sunnah, tapi bukan boleh kita reka-reka suka-suka. Bila kita reka hadis Nabi SAW, maknanya kita melakukan pendustaan kepada Nabi SAW. Dan kadang-kadang kita ni nyampai bukan tahu pun. Kita menyampai je. Jadi malam ni kita tengok dalam Irsyad Al-Hadis siri ke-101, ada ke tak ada payung emas ni. Baik, dalam Irsyad Al-Hadis ni dimulakan dengan berkenaan dengan payung emas. Tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis tentang payung emas. Ini bermakna payung emas adalah satu rekaan semata-mata. Maknanya dulu orang yang reka hadis ni diharapkan dengan sebab ada ganjaran istimewa kan. Orang perempuan kan suka emas. Saya awal saya kata ke akhirat besok dapat payung emas, apa tak sukanya? Kalau benarkan lakinya kahwin 3, dapat 3 payung, aku pinjam 1. Jadi dia galakkan gitu, tapi mensabitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini satu pendustaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni dah tahu sekarang ni, jangan lagi sampaikan berita yang bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun dalam Al-Quran, dalam hadis ada banyak menceritakan tentang kelebihan orang perempuan ni. Kalau dia taat kepada Allah, kalau dia taat kepada suaminya. Contohnya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Ni orang perempuan dengar elok-elok ni. Sebab orang perempuan ni kadang-kadang dia rasa macam lemah semangat. Dia rasa penat sangat. Daripada pagi orang lelaki belum bangun, dia dah bangun dulu godok air. Ya, dia masak air dulu. Nanti laki nak pergi surau, nak pergi masjid, rupa-rupa dia kena teh, tidur balik. Nanti buat sarapan pula. Punya bersungguh buat sarapan tu, mikir nak buat sarapan daripada malam tadi tuan-tuan. Dah siap sarapannya, tak balik lakinya balik. Bang makan bang. Alah dah ngeteh dengan Pak Imam tadi. Punyalah hampur dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dekat warung kalau pagi kan banyak songkok putih gitu kan. Masuk aku lah tu. Kita lepas kuliah subuh, lepas sembahyang subuh kan ngeteh semua. Isteri kita dah buat sarapan. Hampur gila dia. Besok dia tak buat, kita tak ngeteh pula, marah dia. Semalam saya nak makan, saya dah ngeteh, awak buat sarapan. Hari ni saya tak ngeteh, awak tak buat pula. Dah marah pula. Dah siap pagi hari masak, petang basuh kain. Dah siap basuh kainnya, angkat jemurannya pula. Ya, tunggu gosok lagi. Malam baru nak rehat. Teringat pula baju laki nak kerja besok belum gosok baju. Siap gosok baju dah lipat, ingat nak baring, lakinya pula batuk. La ilaha illallah tuan-tuan. Tak rehat dia sampai dia rasa macam kenapalah aku jadi perempuan. Tuan-tuan jangan begitu, perempuan jangan gitu. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jelaskan ini khusus untuk orang perempuan. Idza shallati mar'atu humusaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalas min ayyi abwabil jannati syi'ti. Nabi kata apa puan-puan? Idza shallati mar'atu humusaha, bila seorang isteri wanita itu sembahyang 5 waktu, elok sembahyangnya. Wa shamat syahraha, dia pula puasa bulan Ramadan. Wa khassanat farjaha, dia jaga pula kemaluannya. Maknanya baiklah isteri yang baik, bukan isteri yang curang. Wa ata'at ba'laha, kemudian dia taat pula kepada suaminya. Bila dia buat perkara-perkara ini yang macam perempuan sekarang buat ni, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dakhalas min ayyi abwabil jannati syi'ta, maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga ikut pintu mana yang kamu suka. Subhanallah. Orang lelaki tak dapat, Pak Imam jadi imam lagi tak dapat offer tu. Perempuan di rumah ikut apa yang Nabi kata tadi, besok dekat akhirat Allah akan kata kepada perempuan, masuklah ke syurga ikut mana pintu yang kamu suka. Hebat ni perempuan. Lagi pun perempuan apa nak heran, kalau suami perempuan nak kahwin, bagi je. Dulu
Masa dia handsome, dia kuat, dia gagah, kita punya. Sekarang ni dah tua, dah tak handsome, penyakit pun dah banyak dah. Orang nak bagi je puan. Setuju? Setuju? Tak setuju juga? Sayang gila dia. Ha? Tak setuju juga dia. Sayang betul dia Tuan Haji dengan Tuan Haji tu. Dulu masa handsome kita punya, dah sakit dah macam-macam. Macam kita beli kereta, dah meragam, trade in je. Tak setuju juga? Itu namanya tanda kasih sayang orang perempuan kita kepada kita. Jadi kita kena hargai pengorbanan yang orang perempuan kita buat pada kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jelas no? Saya nak pindah pada soalan yang ketiga ni. Kita hari ni seorang taja ni 3 soalan. Dan ada di antaranya pernah kita utarakan dalam pertemuan kita yang lalu, tapi bagaimanapun boleh kita jadikan panduan dalam kehidupan kita untuk kita ingat kembali, refresh balik. Sebab kita hari ni bila cakap memang ingat, minggu depan tanya insya-Allah lupa. Jadi kita ingat balik semula. Baik, ditanya di sini. Yang akhir ni ustaz dia kata. Boleh tak ustaz terangkan antara ciri-ciri orang yang beriman supaya dapat kita amalkan dan kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita agar akhir kita nanti benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan sekalian, apa yang ditanya ni suatu yang amat penting dalam kehidupan kita. Kerana hebat macam mana sekalipun kita, kaya macam mana sekalipun kita, tinggi mana pun pangkat kita, tanpa iman tak ada artinya kehidupan kita. Iman yang ada pada kita ni penentu kehidupan kita. Sama ada kita akan hidup bahagia yang kekal abadi di akhirat nanti, ataupun kita akan azab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada kita bahawa dengan iman tadi kita akan dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang balasan orang-orang yang beriman ini. Contohnya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kata Allah. Adalah menjadi tanggungjawab kami untuk menolong orang mukmin. Allah janji akan tolong orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah jelaskan dalam ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang beriman dan bertakwa kepadanya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk sebuah kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard, akan kami bukakan pintu-pintu keberkatan dari langit dan bumi. Ini janji Allah. Tapi apa yang berlaku? Walakin kazzabu, tetapi kamu melakukan pendustaan, kata Allah. Kita berbohong dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menyalahi janji-janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu apa kata Allah? Fa akhaznahum bima kanu yaksibun, kami hukum mereka setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masanya dah habis ni, tinggal 2 minit, 3 minit lagi. Jadi saya terus pada antara cirinya. Dalam Quran banyak Allah ceritakan tentang ciri-ciri orang yang beriman ini. Saya ambil satu daripadanya, iaitu dalam suratul Anfal. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ini antara ciri-ciri orang-orang yang beriman yang mana kita boleh ambil perhatian. Ada tak kita ni termasuk dalam ciri-ciri orang yang beriman ini? Allah kata innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman itu yang pertama alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila dia teringatkan Allah gemetar hatinya. Kita tengok usia kita dah 60 lebih, 50 lebih ni kan usia-usia yang dekat dengan Allah. Bila ingat Allah getar tak hati kita? Ataupun kita rasa alah aku sampai ke 80, kerilek aja kita. Kalau kita rasa getar bila ingat Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu tanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda ciri-ciri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang kedua, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah mantap padu kukuh imannya kepada Allah. Ni bila orang bacakan ayat Allah kepada kita,
maka kita ada rasa peningkatan iman dalam hati kita. Ini kadang-kadang kita bila imam baca panjang sikit komplain, panjang gila Pak Imam baca. Tak ada rasa getar ni tuan-tuan. Imam baca Inna Ta'ina, komplain juga, malas gila Pak Imam ni. Habis Pak Imam nak baca apa? Baca Inna Ta'ina kau kata malas, baca Sabihis panjang pun penuh, engkau sendirilah jadi imam senang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masanya dah habis. Dapat satu, dapat dua dah ciri orang yang beriman. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Sekarang ni musim PKPP ni tak boleh lebih waktu isyak. Waktu isyak kena berhenti, dan kita patuh pada pemerintah pun satu kewajipan bagi kita, lebih-lebih lagi pada malamnya ada tok kampung kita. Takut dia besok dia report pula tak boleh jumpa lagi kita nanti, insyaAllah. Nasib baik tok kampung kata okey, boleh lagi ngam ni. Jadi itu saja pertemuan kita pada malam ni, insyaAllah. Tuku kembang kambik rondo ayu nganya matep, salah silap yang nyolok ngapura, ketemu meneh sing darep-arep. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.